5 atlet terlibat dengan dadah. Sepanjang sejarah, ramai atlet yang sanggup melakukan apa sahaja untuk meningkatkan prestasi mereka di padang dan juga trek. Sesetengah orang Yunani kuno menggunakan buah ara, ada yang menggunakan cendawan dan orang Mesir kuno percaya bahawa kuku keldai dapat meningkatkan kehebatan atletik mereka. Lebih dahsyat, seorang pelari maraton Olimpik tahun 1904 meminum campuran strychnine alkaloid kristal digunakan sebagai racun perosak telur mentah dan brandy dan memenangi perlumbaannya. Dan pada tahun 1930-an, sebuah kelab bola sepak Inggeris berbangga dengan memberikan ekstrak kelenjar monyet kepada para pemainnya. Namun dalam tahun-tahun kebelakangan ini, penggunaan bahan-bahan terlarang seperti steroid dan hormon pertumbuhan manusia HGH agak berleluasa bagi meningkatkan prestasi. Jom kami kongsikan 5 atlet yang pernah terlibat dengan dadah dan mengubah dunia sukan. Nombor 5, atlet berbasikal Tom Simpson meninggal dunia selepas Tour de France. Atlet berbasikal Britain Tom Simpson meninggal dunia semasa Tour de France pada 13 Julai 1967 ketika melalui Mont Ventoux pada hari yang sangat panas. Punca kematian Simpson disenaraikan sebagai serangan jantung kerana dehidrasi. Walau bagaimanapun, ditemui tiub amfetamin pada jersinya dan hasil autopsi mendapati terdapat kesan amfetamin. Laporan rasmi menyatakan bahawa dadah yang diambil oleh Simpson mendorong dirinya untuk bekerja dengan lebih keras dan sampai ke tahap dehidrasi. Kematiannya menyebabkan Kesatuan Berbasikal Antarabangsa melarang penggunaan dadah peningkatan prestasi dalam berbasikal. Nombor 4, Kerajaan Jerman Timur paksa atletnya guna steroid. Pada tahun 1970-an dan 80-an, pemerintah Jerman Timur memutuskan untuk memberi dadah peningkat prestasi terutamanya steroid dengan kepercayaan bahawa kemenangan sukan akan menunjukkan keunggulan komunisme. Para atlet Jerman menyedari bahawa badan mereka mengalami perubahan namun tidak mempunyai banyak pilihan selain mengikuti sistem autoritarian Jerman Timur. Pada Sukan Olimpik 1976 di Montreal, pasukan renang wanita Jerman Timur memenangi 11 pingat emas daripada 13 pingat yang dipertandingkan, menyumbang kepada keseluruhan 40 pingat emas. Pesaing dan pemerhati mengesyaki Jerman Timur mengambil steroid, tetapi sumber negara digunakan untuk meneruskan dan menutup program doping mereka. Secara keseluruhan, sekurang-kurangnya 9,000 atlet diberi ubat peningkatan prestasi. Setelah penyatuan semula Jerman pada tahun 1990, mereka yang bertanggungjawab dalam program doping ini telah dihadapkan di mahkamah dan didapati bersalah. Namun ini tidak dapat menghapuskan apa yang dialami atlet yang mana kebanyakannya mengalami masalah kesihatan seumur hidup, termasuklah penyakit jantung, kemandulan dan juga kanser. Nombor 3, bintang trek Ben Johnson positif steroid. Ketika bintang trek Kanada Ben Johnson memenangi pingat emas dalam acara pecut 100 meter di Sukan Olimpik di Seoul, Korea Selatan pada 24 September 1988, dia bukan sahaja telah mencipta rekod dunia baharu tetapi juga mengalahkan saingannya dari Amerika Syarikat Carl Lewis. Akan tetapi, Johnson diuji positif stanozolol steroid dan akibatnya pingat yang dimenanginya terpaksa dipulangkan yang kemudiannya diberikan kepada Lewis. Johnson menerima pelbagai tawaran bernilai jutaan dolar serta kemasyhuran selepas kemenangannya itu, namun semuanya hilang sekelip mata selepas didapati positif dadah. Namun kejatuhan Johnson ini telah membantu membuka mata dunia bahawa doping yang sebelumnya dilihat sebagai masalah komunis sebenarnya berlaku melibatkan dunia olahraga di seluruh dunia. Nombor 2, Diego Maradona diharamkan dari Piala Dunia. Bintang bola sepak Argentina Diego Maradona yang memimpin pasukannya memenangi Piala Dunia 1986 diuji positif terhadap 5 varian efedrin stimulan yang berbeza di Piala Dunia 1994.
Walaupun dia digantung selama 15 bulan pada tahun 1991 hingga 1992 kerana penggunaan kokain, Maradona kembali ke kancah bola sepak dengan badan yang lebih ideal setelah kehilangan hampir 12 kilogram. Namun setelah diuji positif, Maradona diharamkan daripada mengambil bahagian dalam Piala Dunia. Kerjayanya sebagai pemain bola sepak masih diteruskan untuk beberapa tahun kemudian, tetapi beliau tidak lagi bermain untuk Argentina. Nombor 1. Rusia diharamkan dari Olimpik. Pada tahun 2016, bekas Ketua Makmal Anti-Doping di Moskow mendedahkan bahawa terdapat inisiatif yang dikendalikan oleh kerajaan Rusia untuk memberikan dadah peningkat prestasi kepada atlet Rusia pada Sukan Olimpik 2014 di Sochi, Rusia. Dia menerangkan tentang penyembunyian yang melibatkan perkhidmatan perisikan mengakses botol tanpa proof tidak boleh diubah untuk menggantikan air kencing dari atlet Rusia didoping dengan sampel yang selamat untuk diuji. Berikutan pendedahan ini, agensi anti-doping dunia melakukan siasatan dan mendapati bahawa lebih dari 1,000 atlet Rusia terlibat dalam program doping besar-besaran yang ditaja oleh kerajaan antara tahun 2011 dan 2015. Dengan itu, agensi anti-doping dunia mengenakan larangan 4 tahun ke atas Rusia daripada menyertai Sukan Olimpik dan kejohanan olahraga. Atlet dari Rusia masih dapat mengambil bahagian di Sukan Olimpik 2021 dan 2022, tetapi bukan di bawah bendera Rusia atau dengan lagu kebangsaan mereka. Oleh sebab ini, anda tidak akan dapat melihat nama Rusia dalam Sukan Olimpik Tokyo 2020 yang berlangsung. Sebaliknya, mereka bertanding di bawah nama ROC atau Jawatankuasa Olimpik Rusia. Handball.